Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang ingin dimudahkan Allah rezekinya atau dipanjangkan Allah umurnya, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim, hubungan kasih sayang. Hadis riwayat Bukhari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tuan Pengurusi acara, bahagia Tuan Imam, barisan jawatankuasa masjid yang dikasihi pemimpin dan rahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izin yang dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, malam ini tajuk dia tajuk pilihan lah kan, tajuk pilihannya iaitu rapuhnya iman, runtuh perpaduan. Macam itulah. Jadi apa pula kaitannya kan, perpaduan dengan iman memang sangat berkait. Itu ramai yang tak perasan tu. Yang kedua, dia melibatkan ikatan persaudaraan, sebab itu yang Allah Ta'ala suruh, itu yang Nabi pesan. Jadi bila dah Allah Ta'ala perintahkan, bila dah Nabi pesan, kenalah buat kan, kena buat. Sebab kalau tak buat tu serupa macam kita ni tak yakin, serupa macam kita tak percaya. Bila sebut rukun iman, percaya pada Allah, percaya pada kitab, percaya pada Rasul, semua percaya. Tapi perangai macam tak percaya kan, macam itulah. Tu sebabnya bila ada seorang Arab Badui, dia jumpa dengan Nabi, dia kata dengan yakin dia menyebut, sungguhnya aku seorang mukmin, kata. Aku seorang mukmin, aku seorang mukmin, 3 kali dia sebut. Nabi kata, alangkah baiknya kalau kamu menyebut yang aku seorang muslim. Sebab muslim boleh selesai dengan pengakuan, tapi iman tak selesai dengan pengakuan. Tak ada siapa berani dia dekat dalam banggul peradung ni, aku paling beriman kali, tak ada siapa berani mengaku macam tu kan? Sebab iman ni diukur dengan tindak tanduk, perangai, tingkah laku, cara bercakap, cara makan, cara perangai, semualah kan? Dia kata dia beriman ni menyumpah seranah orang laju kan? Dia kata dia beriman tapi dengan jiran sebelah rumah tak baik, macam mana kan? Sedangkan ikatan persaudaraan sesama Islam ni benda yang memang dipertekankan kan, yang mana kita lihat silaturahim sesama muslim mesti dipelihara untuk menguatkan perpaduan umat Islam. Bila kita cakap tentang kepentingan jaga silaturahim, ini bukan perkara yang ringan. Sebab bila satu pergaduhan, satu pertelingkahan, perselisihan faham berlaku sehingga menyebabkan orang tu tak nak baik satu dengan yang lain kan, masa ketika itulah beratnya silaturahim ni. Sebab silaturahim ni dia yang akan jadi saksi. Punya beratnya hubungan ni sampai ke Allah letakkan sifat Allah dekat dalam perhubungan tu. Silaturahim, rahim tu sifat Allah kan. Walaupun ada orang nama Rahim kat kampung ni, tapi rahim yang dimaksud dalam satu rahim ni sifat Allah ni, sifat penyayang Allah tu, pengasih penyayang Allah tu. Jadi akhirat besok kalau ada dua orang bergaduh, dia depan kita dia boleh cakap, depan manusia boleh cakap, depan imam boleh cakap, kau ni kenapa tak nak baik dengan dia? Saya memang nak baik dengan dia, imam dia yang tak nak baik dengan saya. Tanya seorang lagi, tak adalah, saya dah hulur tangan itu, dia yang tak nak salam. Dia kata, datah dunia semua boleh ngelak-ngelak, boleh kong kali kong, boleh kuntau kiri kanan, boleh. Tapi akhirat nanti rahim ni akan sebut. Dalam silaturahim tu, rahim dia akan sebut, sebenarnya Allah yang tak nak baik dia ni, dalam hati dia memang tak nak baik, yang dia ni memang nak baik dah. Memang siaplah akhirat tarpek tipu dah kan. Tu sebabnya kena jaga kan? Sebab bila membicarakan kepentingan jaga silaturahim ni, hubungan baik tu boleh mendatangkan barakah satu rahmat Allah. Sebab Allah Ta'ala ada sebut, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah Ta'ala beritahu, berpegang teguh pada tali Allah, yakni bersatu padu dan janganlah berfirqah-firqah, jangan berpecah-pecah
kan. Tengok kita datang malam ni kan, kita tengok ada tak ditulis sila datang beramai-ramai tu, dalam poster tu tak tulis yang berpendapatan 5,000 ke atas saja, tak ada. Ada ke cakap yang datang ni hanya orang yang ni je, yang saf pertama yang pendapatan 5,000 ke atas, saf kedua 4,000, saf ketiga 3,000, B40, saf ke-6, mana ada, tak ada macam tu. Semua orang boleh datang. Yang copek duduk depan, malahan kebanyakan ni semua berebut-rebut nak duduk belakang kan? Semua takut duduk depan kan. Kan itu biasa tuan-tuan kan. Saya pun terpaksa ke depan ni kan, saya nak jamak tu duduk belakang, tak apalah, depan-depan lah kan. Jadi macam Nabi, kita nak ikut Nabi, kata sayang Nabi, nak ikut Nabi. Nabi sayang siapa? Kita kena sayang macam mana Nabi sayang. Nabi sayang isteri-isteri Nabi, kita kenalah sayang isteri-isteri kita. Tengok orang perempuan marah, orang perempuan marah kan. Pula banyak pula isteri, sebab saya bagi contoh tu sebab ramai lelaki ni, jadi semua isteri lah. Tapi orang perempuan tak ada isteri macam mana? Sayang pasangan, sebab Nabi sayang pasangan. Tu pertama. Kedua, Nabi sayang ahli keluarga Nabi. Kita pun kena sayang ahli keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi. Kita kena sayang sahabat-sahabat kita. Termasuklah yang datang masjid ni, jemaah kita ni, kena sayang. Nabi kalau 3 hari tak nampak sahabat, dia tanya, mana apa Abu Bakar? Demam ke dia? Mana pergi Umar? Nabi tanya. Jadi kalau siapa yang dah terbiasa datang masjid, dia tanya, mana pergi apa ni? Dah 5 bulan tak nampak, kan? Contoh kan. Mana pergi dia ni? Makna kalau tanya tu kira dapatlah sunnah Nabi sikit, sebab tanya khabar. Kan? Sebab Nabi 3 hari Nabi tanya. Kita dah berapa bulan baru tanya kan. Tapi tak apalah, janji tanya. Dapatlah sikit ke kan. Mana pergi yang lama tak datang? Dia baru kahwin langsung tak datang tuan-tuan. Kan? Ada juga macam tu. Dulu elok dia duduk seorang, datang. Bini meninggal, datang lagi. Kahwin baru langsung tak datang kan. Contoh ada juga macam tu. Jadi makna kata kita datang, kita tanya khabar, itu pun salah satu kita ikut Nabi kan. Dan yang keempat, Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Maknanya selagi mana dia pegang Islam, kita kena sayang. Lain pada tu Nabi tak ajar kau jangan baik dengan dia tu geng ketua kampung lama, Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia ni geng belah sana, Nabi tak ajar. Nampak tak? Sebab Nabi buat baik dengan semua. Dengan yang bukan Islam, Nabi buat baik kan. Nabi masak kuah, Nabi lebihkan, sebab Nabi bagi jiran-jirannya, termasuk jiran baginda yang berbangsa Yahudi. Bila sebut pasal jiran tu, tu pun parah kan. Itu sebabnya bila disebut kan, bila jumpa dengan kan Nabi sebut sesungguhnya dia tidak beriman. 3 kali Nabi ulang, dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. Sahabat tanya, siapa ya Rasulullah? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Dengan jirannya hal. Maknanya nak ukur iman kita tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah kita dengan jiran kita macam. Baik ke tak baik? Cari pasal dengan jiran ada masalah dengan iman kita tuan-tuan. Kan? Tanya bila last tegur dengan orang sebelah tu. Kan? Ni bukan cakap orang, termasuk diri sendiri tuan-tuan. Saya ni selalu meninggalkan kampung. Ni nak pula duduk Terengganu 2 minggu ni. 2 minggu duduk Terengganu tuan-tuan, untuk menyiapkan projek Asnaf ni, siapkan rumah Asnaf. Pagi tadi Kuala Besut, ada satu rumah di Kuala Besut, satu rumah di Kuala Terengganu. Kuala Terengganu belum lagi, mungkin lusa kot start. Kita program Asnaf, program terbaru TV Hijrah. Kita repair rumah Asnaf. Bukan buat baru, kita repair saja. Jadi rumah dekat Rompen itu tak sampai siap, banjir tuan-tuan. Kono pula basah macam mana nak simen tuan-tuan kan. Tahu tuan, ada banyak rumah kan. Dari sini pun nanti boleh tengok lah, start 25 bulan ni boleh tengok. Ni bukan promote lah, lebih kurang tuan-tuan ya. Jadi mana kata jaga hubungan baik kita. Jaga hubungan baik kita antara satu dengan lain. Sebab dengan jiran pun boleh ukur tahap iman kita. Kita tak payah tanya orang, makna dia tu tak beriman dengan jiran tak. Jangan tanya orang, tanya diri sendiri. Gambar mana nunjuk ke orang. Kita nampak macam dia tak baik, rupa-rupa kawan tu elok minum sama, mana kita tahu kan. Tapi tanya diri kita kan, tanya diri kita sendiri. Dan begitu juga Islam mendidik umatnya untuk saling sayang, kerana dengan persaudaraan itulah akan memperkuatkan hubungan silaturahim dan ukhuwah umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang ingin dimudahkan Allah rezekinya atau dipanjangkan Allah umurnya, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim, hubungan kasih sayang. Hadis riwayat Bukhari. Itu sebab tuan-tuan, Nabi dah beritahu tu, nak murah rezeki, nak panjang umur, jaga silaturahim. Settle tuan-tuan. Tuan-tuan bergaduh tu lah, lagi susah rezeki masuk. Orang nak kutuk kita pergi lantak dah lah tuan-tuan. Dia kutuk kita tak ada hilang telinga kita tuan-tuan. Dia kutuk tu gugur ke telinga tu.
Kan? Tak guna punya orang. Dekat belakang dia kutuk engkau. Dah gugur satu telinga. Kalau macam tu marah. Tuan. Tak ada apa pun. Kita baru sikit tuan. Nabi konon lagi teruk lagi. Apa dah hal orang kutuk kita, dia bagi kita pahala. Akhirat besok ramai orang datang, kan Nabi sebut siapa orang yang muflis akhirat tu. Orang bankrupt siapa? Nabi tanya sahabat. Sahabat kata orang yang tak ada duit lah, orang yang tak ada dinar, orang yang tak ada harta. Orang tu lah yang muflis. Nabi kata tak. Orang yang muflis adalah orang yang datang bawa segala amalan dia, pahala amalan dia dibawa akhirat tu, tapi habis sebab macam-macam lah. Kutuk orang, ambil hak orang, naya orang, kutuk orang, macam-macam, mengumpat, cerita macam-macam. Confident dia, banyak juga amalan aku ni, banyak bawa macam ni. Beratnya timbangannya. Apabila mahkamah mahsyar dibuka, beratur panjang depan kita. Wah, apa hal? Semua nak menuntut hak. Ya Allah, dulu dia kutuk aku macam ni, ya Allah, ambil pahala satu. Dia berat tadi, ambil pahala. Dulu dia kutuk aku belakang-belakang, ya Allah, faham. Dulu dia mengumpat aku, dia cerita dengan orang macam ni, ambil tu pahala lagi. Dulu dia pergi pejabat apa, ya Allah, mentang-mentang lah tu sepupu dia jaga kaunter, dia potong line, ya Allah. Dia potong queue, ya Allah, aku lama tunggu, ya Allah. Rupanya itu pun tuntut, ambil hak tu. Zap, nampak. Lepas tu, ya Allah, masa pergi sembahyang Jumaat, ya Allah, aku nak pergi sembahyang Jumaat, tak boleh, ya Allah, tapi dia daftar online. Dulu, itu online ke apa? Dekat Negeri Sembilan dia daftar online. Lepas tu dah lulus tak pergi. Kurang asam betul. Kan? Kawan-kawan main upload dekat dalam Facebook, beritahu alhamdulillah dapat kembali ke rumah Allah, tapi tak pergi. Kurang asam betul. Nampak? Dia nak masuk dalam Facebook, pap, ambil satu pahala. Sudah habis pahala. Kan muflis tu. Bila pahala dah tak ada, beratur panjang lagi ni yang nak menuntut hak ni. Ya Allah, kenapa dia beratur lagi ni, ya Allah? Pahala aku dah habis, ya Allah. Allah Ta'ala beritahu, sebabkan pahala kau dah habis, kau ambil pula dosa orang yang beratur tu tadi. Orang yang tuntut hak tadi. Dah ambil pula dosa orang. Tu yang jadi muflis tu. Kan? Tu sebabnya. Jangan tuan-tuan. Kan? Jadi nak murah rezeki, nak panjang umur, tu dia. Orang yang panjang umur datang masjid ni semua suka silaturahim tuan-tuan. Suka merapatkan hubungan satu dengan lain. Tu sebab orang tua-tua kan. Orang tua-tua makin hujung umur dia makin suka kumpul ramai-ramai. Kalau dia makin tua, makin suka duduk seseorang, ada masalah tuan-tuan. Kan? Dia makin tua, makin tak datang masjid, masalah tu. Orang yang makin tua, makin suka datang masjid, salah satu lepas semayang kan, dia dapat jumpa kawan dia. Berbunga, macam, sihat ke? Sihat ke? Sihat tu. Mana bah? Kan? Jumpa. Benda. Kan? Dia berbual lalu mesra-mesra, lama tak cerita, tak dengar cerita kan. Wah, cerita paling best sekali, cerita politik. Oh, jangan cerita tu, jangan salah tajuk. Merah muka seorang tu. Jangan main. Yang seorang merah, seorang hijau kan. Tak apalah, merah hijau dah okey, tak apa. Ni contoh lah. Ni makna kata dia bila bercerita tu kan, elak kan. Dia kalau satu rahim ni kena elak agak cerita benda-benda yang sensitif dekat orang lain tu. Kita kalau Imam Al-Ghazali kata, salah satu cara kita nak jaga silaturahim ni, adab dengan jiran adalah bersabar dengan karenah jiran. Nampak? Tu masalah dia. Tadi menyakitkan hati jiran masalah. Sabar tu pun salah satu cara. Sebab kena faham jiran kita ni bukan semua orang boleh okey bergurau macam kita gurau. Kan? Dia memang anak polis hutan contohlah. Duduk pun dalam hutan dia tak keluar-keluar contoh, tak campur orang. Jadi sekali bercampur lah dengan gam dia. Nampak tak? Yang seorang tu anak polis. Yang jenis apa? Yang jenis anak polis ni jenis berpindah-pindah sekolah, macam-macam grup alumni dekat dalam tu. Dekat dalam grup WhatsApp tu sampai beratus grup WhatsApp dah. Semua sekolah-sekolah lain yang pernah datang, semua ada buat grup. Poning tuan-tuan kan? Jadi itulah dia. Jadi maknanya jagalah hubungan kita insya-Allah. Panjang umur tuan-tuan. Kan pentingnya seorang mukmin menjaga hubungan antara satu dengan lain, kerana kelebihan memelihara silaturahim juga mendatangkan kebaikan serta rezeki yang murah. Justru umat Islam yang memandang remeh hubungan silaturahim pastinya tak akan dapat keberkatan rezeki. Bahkan orang yang tidak mengendahkan jaga hubungan sesama manusia seumpama tidak mengendahkan suruhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana cakap dia beriman? Tu cakap dia rapuhnya iman, dia dah tak kisah dah. Kan dia tak kisah dah. Kan Nabi pesan kita kena jaga silaturahim. Wah, Pak. Nabi sendiri pun mentautkan hubungan. Tengok kaum Ansar dan Muhajirin. Nampak? Tengok bagaimana Aus dan Khazraj Nabi damaikan. Kita pula nak gaduh. Kenapa? Ayat kan. Lepas tu apa jawab dia? Itu Nabi. Ayat nampak.
punya sombong tuan-tuan. Itu Nabi, aku ni bukan Nabi. Kalau Nabi dengar, tentu-tentu Nabi kecil hati. Kan? Nabi dengar tak tuan-tuan? Nabi dengar tuan-tuan ayat kita. Kita sebut nama Nabi ya, tapi kita sebut macam tu Nabi dengar tuan-tuan. Tu sebabnya sedih Nabi. Kan Nabi ayolah suruh kita ni. Kan tengok Ansar Muhajirin bukan main lagi. Yang seorang tu sampai kan yang Muhajirin datang soleh sepinggang, apa pun tak ada. Yang pun Ansar share offer bukan duit, bini dia offer. Ni aku ada ramai bini ni, mana satu kau nak? Dia bukannya pilihkan untuk dia, dia suruh dia pilih. Open tender. Kan adalah ramai-ramai ni, mana satu kau nak? Kau cakap je. Apa dia tu? Contohnya kan, kita tengok kan, Abdul Rahman bin Auf pun dia tak nak. Tak apa. Aku dapat berniaga, dapat mulakan apa, dapat tapak untuk berniaga, jadilah. Kan dapat aku mulakan balik bisnes aku kat sini pun tak apalah. Aku tak nak isteri kau ni. Macam tu. Tidak mengambil kesempatan atas kebaikan orang lain. Orang hari ini mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Hari ini lagi susah, lagi dipijak kawan tu. Hari ini kan kawan dah lah tak ada duit dah. Kan terang PKP dah, pinjaman mudah kan. Kau pinjam nyesau, ini aku memang nak tolong ni, tapi bayar balik 50%. Mak tambah 50%. Gila tak gila tuan-tuan? Bapak segala halung tuan-tuan. Ada ramai ni. Tuan-tuan jangan percaya nah yang iklan-iklan yang letak dekat tiang elektrik tu. Ubek kuat lah, urut tu semua halung tu. Tak ada mana. Orang sini ramai betul iklan ubek kuat tu. Tak apa benda. Tak payah ada tuan-tuan. Nak makan ubat kuat ni apa pasal? Makan ubat tu sini sini. Orang dekat kedai kopi tu, kopi jantan satu dia tu. Kopi janggut satu, kopi yang macam-macam kopi lah. Dia kalau dia steady tuan-tuan, air mineral pun jadi. Ya, dia macam tu. Ini apa benda kan? Ini contoh lah kan. Tak, itu sekadar nak tambah-tambah perisa belilah. Kan kesian nak orang tak beli kopi tu kan. Ini contoh lah. Jadi makna kata tuan-tuan, dalam hidup kita ni macam tu lah. Kadang kita kata kita percaya pada Allah, pada Rasul, tapi benda yang Allah Ta'ala perintahkan kita tak buat, yang Rasul suruh kita tak buat. Kita tengok macam mana Ansar dan Muhajirin tu Nabi boleh satukan. Tak ada apa-apa, tak ada kenal apa pun. Kita dah kenal, dah baik, kita boleh gaduh. Misal ni tak ada apa-apa kan. Bayangkan dapat kita damaikan. Cuba tengok tu puak Aus dan Khazraj berpuluh tahun bergaduh tuan. Sampai kan Nabi tanya apa sebab kau bergaduh? Entahlah Rasulullah, lupa dah sebab apa gaduh. Bayangkan. Punya teruk bergaduh sampai terlupa sebab apa gaduh. Dah jadi lo mak ini? Jadi dah. Kan? Kenapa mak? Yang tu pakcik tu kenapa kita tak baik dengan dia? Bukan tu saudara kita ke? Ni zaman atuk kau dulu tak apa hal entah. Nampak? Dah tak tahu sebab apa bergaduh mak. Jadi kalau dah tak tahu, buat apa kita nak gaduh? Jangan disambung pergaduhan tu. Damaikan. Damai. Barang siapa yang menyambung, maka aku akan menyambung dengannya. Nampak tak? Allah Ta'ala beritahu. Kalau kita sambung dengan satu rahim, Allah akan sambungkan hubungan dengan kita. Kalau kita memutuskan, aku akan memutuskan dengannya. Jangan putus pada rahmat Allah, sia-sia hidup tuan-tuan. Sia-sia hidup kalau Allah Ta'ala memutuskan hubungannya dengan kita. Makna rahmat Allah pun tak dapat. Kalau tak dapat rahmat Allah, lupakanlah syurga tuan-tuan. Kan? Walaupun dia nyanyi lagu tu, ku nantimu di pintu syurga. Kan? Itu kau tunggu, boleh tunggulah. Tak masuk tidak, sampai bila tak masuk tuan-tuan. Yang menyanyi tu pula bukan Islam pula tu. Confident. Dia kan tu salah kan. Terima kasih. Kan? Nantimu di pintu syurga. Confident dia. Tak siapa mati dulu pun tak tahu, tak masuk syurga tidak tak tahu. Confident kan. Tu lagu lah kan. Jadi setiap manusia ni tak pernah lari daripada buat salah dan silap, tu confirm. Tapi bila dah buat salah dan silap, tentunya akan ada perbezaan pendapat, adanya pertelingkahan, itu normal, biasa akan berlaku. Tapi anggaplah pertelingkahan itu sebagai satu bentuk ujian. Kalau kita pergi ke Mekah kan, kita tengok bercakap macam nak bertumbuk orang Arab tu, bergaduh dengan daripada taksi tu. Ingat tak siapa yang pergi umrah haji dia tahulah kan. Apa itu sallu ala Nabi, berpaluk dia kan. Suruh selawat langsung paluk dia. Ingatkan Nabi, takut dah
Tuan-tuan, ingat ke seruan Nabi tu, kan? Pergaduhan sesama manusia biarlah berlaku sebagai sementara, tapi janganlah terbawa-bawa sehingga membawa kepada kemudaratan seperti hasad dan dengki. Nampak tak? Hasad bahasa Arab, bahasa Melayunya dengki. Punya teruknya di Malaysia ni dua-dua pakai. Tu sebab dia sebut hasad dengki, hasad dengki, hasad dengki. Orang Melayu yang zikir macam tu, hasad dengki, hasad dengki. Yang PhD, perasaan hasad dengki dia kata. Kan? Punca itulah. Malahan Nabi sebut, sesungguhnya dengki itu mampu memakan kebaikan umpama api membakar kayu. Kata sahabat saya, Tuan Guru Syed Abdul Kadir Al-Jufri, dia kata apa? Tanda-tanda dengki dah ada dalam hati kita apa dia? Dia kata, apabila orang lain, saudara kita, kawan-kawan kita, adik-beradik kita dapat kelebihan, dapat satu kejayaan, hati kita tak rasa apa-apa. Maknanya dengki dah mula ada tu. Contoh, dengannya kawan kita tu dapat naik pangkat. Macam tu lah. Dengan kawan kita tu dapat beli kereta baru. Macam tu lah. Macam tu je tak rasa apa. Tapi kalau dia kata, dengan kawan kita tu dapat beli kereta baru, tambah dia dicuri itu. Tu confirm dengki tu kan. Confirm. Tu tak payah tanya kan. Confirm dengki kan. Dengar dia, bini dia 3. Banyak masalah tu. Ya Allah, cubalah elok sikit cakap kan. Anak dia dapat UPSR semua macam anak dia seorang pandai. Confirm dengki. Cakap baik-baik. Dengannya anaknya dapat semua Alhamdulillah. Ada juga budak-budak pandai kat kampung kita ni. Dah lama betul tak dengar budak pandai kat kampung kita ni. Macam tu kan. Selepas zaman kita pandai dulu, tak ada yang pandai lepas tu. Ayat-ayat kan. Tak apalah. Tak apalah, at least macam tu lah kan. Dengar ni, siapa tu dapat naik pangkat. Tak apa dijilat bos tu pun tak tahu. La ilaha illallah. Bodek kuat. La ilaha illallah. Kita ni, kalau kita dengki ni, apa maksud dengki? Apa maksud dengki? Ada orang cakap iri hati. Itu perkataan seerti. Maksud dengki, kalau kita perhatikan betul-betul, kalau kita fahamlah maksud dia, insya-Allah kita tak nak dengki. Apa maksud dengki? Dengki itu samalah ertinya kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Itu dia. Dia kahwin yang kau sakit hati pun pasal. Kan? Kita kena terima hakikat. Mira Filzah bukan milik kita. Dia dah kahwin. Jangan kau marah kan? Sana. Ni Nilofa pun dah ada tanda-tanda nak terlopeh ni. Jadi tuan-tuan nak marah apa? Alah, bila banyak masalah tak jadi macam tu. Apa hal yang kau sakit hati? Doakanlah yang baik-baik. Mudah-mudahan ada jodoh dia. Bini kita pun lawa juga. Kan? Perhati bini kita tu tutup. Lagi lawa pada Nilofa. Tak percaya tutup lampu. Mesti sama. Tuan-tuan tengok dengan mata kasar memang macam tu. Tengok dengan mata hati. Allah Ta'ala Maha Kuasa Allah Ta'ala ni. Kan? Dia bagi mata kita lain-lain tau. Kita nampak, lawa betul awet tu. Kawan kita cakap apa? Mu buta ke apa? Sengit macam tu kata lawa dia kata. Nampak? Dia macam tu. Lawa betul awet tu. Gigi taring terkeluar. La ilaha illallah. Dia suka gigi taring. Ni kau marah apa-apa? Mata lain-lain kan. Lepas tu nak suruh orang sama dengan kita, memang tak sama lah kan. Contoh lah tuan-tuan. Contoh. Jadi mana kata sabar banyak-banyak kan. Ni saya bagi contoh kan tadi kan. Doakan kebahagiaan orang je dah. Tak payah kita dengki-dengki dengan orang kan. Dia buang je. Dia 3 penyakit yang boleh kacau iman kita ni. Pertama, tamak, sibuk ambil hak orang. Kedua, dengki. 3, sombong. Sombong memang terganggu iman kita. Sombong punya perangai siapa tuan? Perangai iblis. Kan bapak pada segala setan dan iblis kan. Sombong. Allah Ta'ala suruh sujudkan Nabi Adam, tak nak. Apa hal lah? Aku daripada api, cipta daripada api, daripada tanahku lah nak sujudkan dia. Apa cer? Dia kata. Kan? Apa hal pula kan? Dia persoalkan. Jadi kalau kita sombong, sama lah macam dia. Sombong tak ke mana tuan-tuan? Nak sombong apa? Contoh, sombong rumah besar. Rumah kita tengok dulu saya daripada dulu, saya ingat daripada saya belajar dulu memang setiap tahun saya turun Kuala Terengganu. Sebab saya mengajar debat di UMT, dulu namanya KUSTEM kan. KUSTEM, saya mengajar debat di KUSTEM dan UNIZA ni, KUZA dulu.
Dulu naik bas saya datang. Saya nampak perubahan Terengganu ni, Allah, mendadak betul lah. Dulu setiap tahun lain. Sekarang dah ada jambatan Putrajaya tu pindah sini. Dahsyat betul. Dahsyat tuan-tuan, Terengganu ni hebat lah kan tu. Jadi makna kata kalau kita tengok, kan, orang kata nampak rumah tu besar. Dulu masa dulu kita nampak rumah tu besar. Cantik tu rumah tu. Kita cakap. Hari ni orang tak heran dah rumah tu sebab berlambak rumah besar. Ada rumah besar lain. Tahun depan ni risau, ada lagi baru lagi. Nampak? Macam tu juga hidup kita. Kan, tak payah nak sombong-sombong lah. Baju baru. Fashion terkini nampak. Terkini tu berapa lama? Kereta baru nampak. Berapa lama? Kan? Kereta baru. Berapa lama? 2 minggu lepas tu orang tak heran lah. Kan? Tak payah nak heran-heran. Tak ada. Motor berkilat. Itu lagi lah 3 hari. Motor 3 hari. Lagi tak perasan. Tengok motor tu lagi banyak yang sama pakai motor macam tu. Tak payah nak heran. Tak ada apa. Tempah baju. Sombong awal tahun lepas kan tak? Nak raya. Tempah. Ini baju ni. Pagi raya besok aku pakai. Mesti buntang mata orang tengok. Mesti orang tegur. Cantik bajumu. Sekali PKP. Masa bila nak pakai je cakap. Masuk dalam Facebook. Orang semua cakap tak baju tahun bila. Entah orang tak tahu pun. Dalam Facebook bila kita upload tu gambar tu pun dah lain. Colornya dah tak sama macam kita tengok depan-depan. Lain. Sebab tak payah. Syukurlah sesangat kan. Syukur sesangat. Tapi banyaklah kelebihan PKP itu. Kan, selain daripada memang kita tak dapat datang masjid, hanya beberapa orang je boleh datang masjid. Macam sekarang ni dekat beberapa negeri yang kena PKP tu dah jadi macam biasalah. 5 orang je boleh datang. Ramailah yang mohon jadi Bilal sebab nak datang juga. Kan? Tapi masa tu ingat lagi. Hikmah dia barulah dia sedar berapa banyak sejadah dalam rumah dia. Nak semayang sendiri kat rumah kan. Sejadah 3 helai je ke sejadah rumah kita. Itu je lah bang yang ada. Masa bila ada sejadah abang tak pernah beli pun. Pakai kain batik lepas bini dia. Kan? Nampak tak? Baru suami tu perasan. Dalam Quran tu banyak lagi surah selain pada surah Al-Ikhlas. Selama ni itulah surah yang dibalutnya setiap hari bila semayang. Kan? Masa tu berapa ramai yang suami-suami, ayah yang tak dapat tidur malam-malam raya, tak dapat tidur, menangis, menitis air mata, menghayati teks khutbah nak dibacakan esok pagi. Macam tu berubah sendiri kan. Berdiri atas sofa. Biar dia tinggi. Dan mimbar tak ada, berdiri atas sofa tu. Peganglah batang kayu penyapu mana yang ada batang-batang yang dia boleh pegang tu, dia batang, dia pegang lah. Masa tu barulah dia rasa kecil hati, tahu rasa kecil hati. Dia baca khutbah anak dia tidur. Selama ni dia tidur waktu imam baca khutbah dia tak rasa apa kan. Macam tu lah tuan-tuan, banyaklah hikmah dia kan. Tapi itu tajuk lain lah tuan-tuan. Jadi janganlah kita bawa perasaan kita tu sampai kepada bergaduh sesama kita tu sampai kepada ni. Cepat-cepat kita damaikan. Dan tak nak gaduh. Minta maaf, cepat yang minta maaf. Macam tu je. Dan minta maaf ni ada satu syarat. Dia 2 benda paling berat. Tapi susah nak buat. Minta maaf dan memaafkan. Minta maaf dan memaafkan. Minta maaf, dia kata, apa hal pula aku minta maaf dengan dia? Aku lagi tua daripada dia. Kenapa kau nak minta maaf dengan dia? Bukan aku salah. Ayat dia kan. Memaafkan pula dia boleh pilih. Aku orang lain boleh, tapi dengan dia ni tak boleh. Dia boleh pilih pula siapa dia nak maafkan. Jadi sebenarnya minta maaf ke memaafkan ada satu syarat. Apa syarat dia? Syarat dia adalah tak ada syarat. Tu syarat dia. Mana boleh ada syarat tuan-tuan? Syarat memang tak baik punya, percaya cakap saya. Nak baik boleh, bayar dulu duit aku 10,000. Percayalah cakap saya. Bayar pun takkan baik. Bukan kata saya kata jangan bayar, tapi maknanya jangan dijadikan tu syarat. Tapi kalau nak bayar, alhamdulillah. Kata dia berhutang kita 10,000 kan. Jangan dah. Itulah aku pun apa, aku terkesan juga. Kalau boleh bayar, bayarlah. Kalau kau tak boleh bayar, nak buat macam mana. Tapi, yalah aku maafkanlah. Tapi, sebolehnya kalau kau boleh bayar, so kau bayarlah. Macam tu. Dia tak ada. Kau bayar duit aku, baru cerita nak baik, kata nak baik. Kan? Memang tak baiknya. Ada tuan-tuan, ada satu adik-beradik tu, perempuan. Saya selalu buat cerita ni. Dia bergaduh dengan kakak dia. Bergaduh pun isu tak adalah besar sangat. Bergaduh sampai putus saudara.
Tapi satu hari tu yang kakak ni dah lama dah, kita apalah, dah minta maaf dah settle dah. Tapi yang adik ini, adik perempuan ni, kan, tak apa, tak settle dalam hati tu, tak apa, hati panjang. Makin lama makin tua, bukan makin muda. Lepas tu dia datang, minta maaf banyak lah. Seminggu sebelum nak pergi umrah, minta maaf. Nak pergi umrah, banyak dosa aku dengan kau, kak. Banyak dosa aku dengan kau, kak. Minta maaf. Alhamdulillah, keluarga pun gembira. Sebab dia minta maaf seminggu sebelum nak pergi umrah. Balik pada umrah, bergaduh dah balik. La ilaha illallah, apa ni? Dia maknanya apa? Makna dia rasa Allah Ta'ala ni kat Mekah ya. Ada orang macam tu. Dia takut jadi apa-apa. Dia terpengaruh dengan mastika. Kan? Terpengaruh dengan baca kisah-kisah yang pelik-pelik tu kan. Sangka baik dengan Allah. Kan? Kau pergi sana kau jaga-jagalah. Ramai orang sesat. Kata kan. Jaga-jagalah kan. Selipar hilang lah, kau kena ready tu. Bantai bawa selipar buruk pergi. Kan? Macam yang buruk tu tak hilang-hilang kan. Dia kalau hilang dah tapi teruk sangat nampak gitu kan. Saya dulu pergi Mekah dulu. Saya masa mula-mula kali pertama pergi kan. Ini tak hilang selipar aku ni muda. Dalam hati tau, tak cakap tau, dalam hati. Mula-mula tak hilang ni dah. Tergerak, saya tak sebut. Masuk dalam bunjut tu, dalam bekas beg tu. Siap dengan reben kuning mak saya bagi. Letak dekat rak tu, tengok rak nombor berapa. Nombor Arab, boleh baca, tak ada hal. Balik tuan-tuan, bukan selipar, dengan rak-rak hilang. Kan rak tu ada tayar kan. Mana pergi pula rak tu, padan muka. Dan tu gerak hati tu. Kan, nak cakap apa. Jadi, umat Islam ni kena ingatlah sentiasa ukur kekurangan diri. Jadi nak baik je. Kita ni pun bukannya sempurna sangat. Kita pun buat salah. Dalam bergaduh kadang-kadang mesti ada dua salah. Ada salah masing-masing kadang-kadang. Kan? Jadi minta maaf lah. Jadi pemusuhan dan pergaduhan. Kadang-kadang orang tu disebabkan pergaduhan ni, dia mungkin hidup mewah kat dunia. Kaya raya. Dia sombong lagi. Tapi kita bimbang nanti dia jadi manusia paling miskin akhirat nanti. Itu yang kita tak nak. Jangan kita biarkan hidup kita ni dilingkari api kebencian. Kerana perasaan benci dalam hati akan memusnahkan diri dan merosakkan ibadah selain daripada hubungan sesama manusia. Macam mana nak rosakkan ibadah pula? Macam mana rosakkan ibadah? Sebab dalam mencapai kesempurnaan ibadah dia ada 4 perkara. Nak capai kesempurnaan ibadah. Yang pertama, mesti dengan ilmu. Ibadah tak boleh mengikut-ikut macam guru kakak tua tu, tak boleh. Dia kena belajar. Angkat takbir macam mana, semayang macam mana, rukuk dia macam mana, bacaan dia macam mana. Tu yang kadang-kadang orang tu dah tua-tua kan, tiba-tiba kena jadi imam, bacaan ni lah merayau tuan-tuan, bacaan tu merayau. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, milah panggil dia tuan-tuan. Sami'allah, Halimah, Hamidah, Halimah ada, Midah ada, semua panggil. Sebab apa? Ilmu tak ada. Bacaan apa? Tak tahu. Baca Alhamdulillah, Alham. Betul ke tak? Salah tuan-tuan. Sebab tak kena belajar. Jangan malu tuan-tuan. Nak tak tahu, cakap tak tahu. Jumpa imam. Ada berlaku di Somban. Bukan orang Somban macam tu, tapi ada berlaku lah orang di Somban macam tu. Dia jumpa dengan satu imam tu. Mam, minta tolong mam, saya nak belajar semayang. Dia ni dah pencen pangkat pegawai pengarah pangkat tinggi lah di Putrajaya. Pencen jumpa imam nak belajar solat sebab dia kata dia tak tahu solat selama ni ikut-ikut je. Mungkin kita cakap, dah tua pun nak belajar. Tak. Silap-silap dia semayang lagi bagus daripada kita yang perasan bagus ni. Itu sebabnya kita kena ingat, jangan malu. Tak tahu tanya. Betul tak bacaan saya ni imam? Saya takut lah, saya was-was lah. Belajar ilmu. Yang kedua mestilah ikhlas. Sahaja aku semayang subuh 2 rakaat sebab mak mentua aku ada kat rumah. Itu tak ada lah tuan-tuan kan? Memang fail lah tu kan? Ada tuan-tuan. Dia semayang sebab mak mentua datang rumah. Kan mak mentua dia bising kan? Allahumma hdina fiman hadait. Tak dengar dia baca kunut dekat dalam bilik tu. Dan mak mentua, bagus menantu aku. Subuh. Wah baring tak katil tu. Contoh lah tuan kan. Jadi mana kata ikhlas.
Kan tak adalah niat dia yang lain-lain. Yang ketiga ada perubahan pada tindak tanduk perangai dia. Itu dia. Itu yang cerita tadi tu. Ada kesan pada ibadah dia tu. Maknanya kalau dia semayang tapi bergaduh dengan orang, apa hal? Semayang, zakat, bayar, haji, pergi sampai 5-6 kali. Kan? Tapi pada tu mengutuk orang macam tu ke? Maka ada masalah dengan ibadah dia. Tu dia. Mencapai kesempurnaan ibadah. Tu kena bincang detail lagi tu, tapi tak sempat malam ni. Maknanya confirm kena panggil lagi. Tu kena faham lah. Kena panggil lah. Dan yang keempatnya niat. Inna a'malu biniat. Setiap satu amal tu bermula dengan niat. Niat tu penting, kan? Kerana Allah, lillahi ta'ala. Kenapa tadi gaduh tadi nak baik? Lillahi ta'ala. Kan? Ibadah memang lillahi ta'ala. Kan? Tapi ibadah umum macam mana? Ibadah umum, benda baik diizinkan oleh Allah, buat kerana Allah, dapat pahala ibadah. InsyaAllah pada hari Ahad ini kita akan adakan pada hari Sabtu ini kita adakan satu gotong royong di Masjid Jami' Banggul Peradong. Jadi pada siapa yang berkelapangan di Simpuk Hadir, kita buat gotong royong. Yalah, tak lama lagi nak sampai Ramadan. Jadi tengah-tengah makan sedap ni kita datanglah ramai-ramai supaya kita dapat bergotong royong. Jangan risau, yang datang muka yang sama, kan? Muka yang sama datang, jangan risau, kan? Tapi kalau dia datang memang niat kerana Allah. Benda baik tadi, benda baik diizinkan oleh Allah tak? Diizinkan oleh Allah. Buat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Walaupun gotong royong dia menyapu, di vacuum kapet aja, kapet masjid, dapat pahala ibadah. Bagi bantuan kat ibu tunggal, benda baik diizinkan oleh Allah tak? Diizinkan oleh Allah. Niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Tapi kalau bagi bantuan ibu tunggal, benda baik tapi cara tak diizinkan oleh Allah. Contoh dah pergi ramai-ramai ni, tiba-tiba sampai kat rumah tu, tak apa, rumah ni aku cover, korang tak payah pergi. Tu makna ada masalah tu. Bolehlah janda yang last tu je nak bagi seseorang. Walaupun dia niatkan Allah, tak dapat pahala ibadah. Kebetulan janda yang terakhir ni tak adalah lawak sangat, tapi lebih kurang macam Luna Maya dengan Cuk Tari, lebih kurang macam tu lah kan. Macam tu. Memang huru-hara lah tuan-tuan, kan? Jadi makna cara tu nak kena betul juga, baru diizinkan oleh Allah. Kemudian jangan kita biarkan, sebab apa? Kalau kita biarkan perasaan benci ni, hati ni akan memusnahkan hubungan kita dengan Allah SWT dan juga hubungan sesama manusia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling dengki, menipu, marah dan memutuskan hubungan, dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menzaliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Takwa itu di sini, sambil menunjuk dadanya, Nabi kata. Nabi tunjuk kat dada dia 3 kali. Takwa itu di sini. Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Nampak Mana kata janganlah kita bunuh orang, ambil harta orang dan juga mengutuk orang, menjatuhkan maruah orang lain. Ini hadis riwayat Muslim. Maka ni semua adalah seruan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Islam harus menghayati seruan Nabi Muhammad SAW ni supaya menjadi mukmin yang benar-benar mendapat keredaan Allah SWT di dunia dan di akhirat. Saling sayang menyayangi, memelihara ukhuwah, membina tautan hati, dengan kasih pasti akan mendapat barakah dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah kedua hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Jadi jangan bermasam muka, jangan tak bertegur siapa, jangan cari pasal, kan? Jangan gaduh dengan orang kalau rasa-rasa tak sanggup nak minta maaf dengan dia. Okey je, macam tu ya. Dia standard persaudaraan dalam Islam ni ada 2. Satu ithar, satu lagi salamatus sadri. Ithar ni mengutamakan kepentingan orang lain lebih pada kepentingan diri sendiri. Itu susah nak buat tu. Contohnya kita pergi beratur makan, kan? Tengok bungkusan tu tinggal satu bungkus lagi kat atas tu. Belakang ni ada 2 orang lagi belum makan.
Apa yang beratur belakang. Maknanya kalau kita ambil, dua orang ni memang tak dapat. Boleh tak kita? Kalau mengutamakan pihak orang lain, tak apalah, kamu ambil lah, saya ni kenyang lagi. Macam tu lah. Kau dapat? Boleh tu? Memang tak dapat tuan, masuk yang bercakap ni. Memang biasa kalau ambil, minta maaf lah, dah habis bang. Macam tu lah, mungkin kita macam tu lah kan. Macam tu memang susah lah kan, susah. Tapi kalau boleh buat, hebat lah kan. Yang tu level nombor 1 berat tuan-tuan. Berat. Tapi ada satu level lagi, nama dia salamatus sadri, berlapang dada. Tapi berlapang dada ni, jangan kata dengan kawan-kawan tuan-tuan, dengan adik-beradik sendiri pun susah kadang. Berkira, bergaduh. Macam cerita tadi lah, adik-beradik berkira, situ kira kan. Bayangkanlah, dah 10 tahun dulu sama-sama tebas rumah ni, tebas tanah tu, tebang zap clear. Lepas tu kawan ni keluarkan, ada janji nak kongsi 500 tapi dia dah bayar 1,000. Tak apalah, aku bayar dulu tak apa, besok ada duit bayar. Masa tu kawan tu tak buat duit, benda ni berlalu. Okey pak, okey macam tu, tak ada masalah. Bila bergaduh dia sebut dulu 500 dulu belum bayar lagi. Sebab jadi macam penyakit macam tu, tak dapat dia berlapang dada dengan adik-beradik. Orang macam ni tuan, tak tenang hati tuan. Iya tuan-tuan, pernah tak tuan-tuan orang berhutang tapi kita halalkan, lapang dada tuan, tidur berdengkur kan. Iya. Tapi orang yang jenis yang kalau tak halal, siap dia mati lagi baik, geram aku kan? Tak boleh tidur tuan-tuan, orang macam tu. Sakit jantung lagi, terperanyat lagi, macam-macam. Kawan tu pula rumah makin lama makin besar, makin sakit juga, buntang mata, nak terkeluar mata kawan tu. Susah tuan kan. Itulah. Yang penting berlapang dada kan? Jadi jangan kita bergaduh. Hakikatnya kesempurnaan iman seseorang tidak hanya setakat beriman pada Allah SWT dari akhirat, bahkan menjaga hubungan sesama mukmin. Kan Allah SWT sangat menyukai hamba-Nya yang memanjangkan ukhuwah. Begitu jugalah macam sekarang adanya satu virus, kan. Macam tadilah kita sebut kan, virus yang dinamakan sebagai virus corona, coronavirus kan. Rupa-rupanya kalau kita tengok ada kaitan. Kata Donald Trump kan. Tak pernah orang potik Donald Trump dalam ceramah dah, saya potik malam ni. Donald Trump kata apa? Dia kata virus corona ni sebenarnya virus Cina, dia kata. Yang berasal pada Wuhan, dia kata. Rupanya dalam Islam ada sebut juga benda tu. Tapi dia tak sebut Wuhan, dia sebut Wuhan. Wuhan dan Wuhan ni pun virus ni. Wuhan dan Wuhan apa beza dia? Wuhan dekat dunia, tapi Wuhan ni sampai akhirat kesan dia. Saya faham bila dengar bunyi ni semua kau sah berhenti ke tidak ni? Sabar. Saya dah beri pesan tadi, jangan berhenti selagi belum selesai. Sekejap tuan-tuan. Saya kalau macam tu biasa dah tak lama dah tu, nak landing dah tu. Jadi kalau tengok virus corona yang dekat Wuhan, yang bermula pada Wuhan kan, dia akibat dia mati kat dunia. Tetapi kalau Wuhan ni kesannya adalah sampai akhirat besok, tak selesai tuan. Macam mana orang, macam mana cerita dia? Kan ditanya, kan Nabi cerita, sesungguhnya umat Islam pada satu ketika nanti akan tiba satu zaman yang mana orang bukan Islam ni mengerumuni orang Islam seolah-olah nak menjamah makanan, nak menjamah hidangan. Nabi kata. Ya, lepas tu sahabat tanyalah, kenapa ya Rasulullah? Adakah pada ketika itu umat Islam ni tak ramai? Bahkan begitu ramai sekali, tapi tak ubah umpama buih di lautan. Jadi menyebabkan tak ada rasa takut di kalangan musuh-musuh Islam tu. Apalah punca sebab ada penyakit Wuhan dalam hati tu. Apa maksud penyakit Wuhan ni? Iaitu cinta dunia, takut mati. Hari ni nampak banyak tuan-tuan, orang yang cinta dunia, gila tuan-tuan, gila. Jawatan punya pasal kan, jawatannya pasal apa, pergi lantak lah corona tak corona, janji nak jawatan, ada bondo yang kena selesai kan. Tak, apa nak takut kata kan. Bila time bab nak jawatan tak ada kira takut tuan-tuan. Itu masalah orang tu. Penyakit apa tu? Cinta dunia. Cinta dunia. Apa tuan-tuan nak berebut apa hal sampai masa orang lain tuan-tuan. Bergaduh sebab apa? Bergaduh sebab tak dapat jadi ketua kampung. Tuan-tuan lah. Macam mana dia boleh jadi ketua kampung? Tak?
Apa yang kau sakit jiwa dengan orang tu di ketua kampung? Elang ketua kampung bukan banyak benda apa. Berapa elang ketua kampung? Berapa? Lebih kurang berapa? Cik, tak. Ada tak tok ketua sini? Saya tanya. Wah, dia istihar tu yang main sensitif tu. Saya ingat dalam 1,000 lebih sikit lah kot. Kan? Tak ada sampai 5,000. Tambah ya? 900. Tak, ya Allah. Tak cukup 100 nak 1,000. Nampak? Bergaduh tu. Tak tanggungjawab besar. Berapa ramai yang jadi ketua kampung menyesal di ketua kampung? Dia kerja berat. Orang yang mengutuk apa bakul-bakul. Kan? Depan orang, terima kasih Tok Ketua. Belakang dia kutuk kawan tu. Tak gunanya ketua kampung. Nampak? Dia orang, betul tuan. Merebut cinta dunia, nampak tak? Tapi bukanlah saya kata yang jadi ketua kampung tu cinta dunia, tak. Tapi orang yang marah tu. Kan saya sebut tadi, bila kita marah, kita mempertikaikan yang Allah dah setuju, Allah dah takdirkan dia ketua kampung. Kau nak marah kenapa? Kan? Tiba-tiba Allah takdirkan Samsul Debat jadi Menteri Kewangan. Kau nak marah kenapa? Contoh kan, contoh. Tak ada cita-cita dah tuan-tuan, kan? Tak adalah cita-cita, tak ada. Kan orang bila contohlah, mana layak jadi menteri, apa benda pun tak tahu ni, apa hal? Kan? Kan Allah Taala dah izinkan, saya pun tak nak. Kan? Iya. Ini cakap sebelum dapat tuan-tuan, tu cakap tak nak tu. Kan? Oi, jangan cakap tuan kan. Belum tahu lagi tiba-tiba jadi menteri dalam negeri. Macam cakap apa? Kan berebut tuan-tuan. Cinta dunia lepas tu takut mati. Memang dia dalam kepala otak tu tak ada fikir mati tuan-tuan. Berjalan pun dah tak terdaya dah. Nak lagi tu. Dah. Ya ilah Allah. Saya dah cakap dalam ceramah, semua orang dah tahu. Kan? Umur orang Malaysia ni umur 60 tahun je purata. 70 tahun tu bonus tu. 80 tahun ekstra, 90 tahun gegar vaganza, kan? Jadi kalau umur tu janganlah bercerita lagi nak dah terlebih tu dah okey tu. Tak, saya beritahu tuan-tuan dan perempuan ni yang depan saya ni yang mencapai umur tua ni, itu pencapaian tau. Bukan semua orang boleh dapat. Tapi dah dapat tu bukan belagak. Aku rasa aku boleh 120 ni. Kata Ustaz Zahidrus kan. Menyarap super bewok dia jalan kan. Umur macam tu kan. Ingat pun tidak dah orang. Gitu kan. Macam mana? Tak payahlah. Kan? Tak payah. Fikir-fikir dah. Nabi kata orang paling cerdik. Ni semua yang kat luar tu kan. Beritahu dia. Tahu tak nak jadi orang cerdik ni macam mana? Bukannya orang duit banyak. Kan? Bukannya orang yang baca buku paling banyak sekali. Tak. Orang paling cerdik Nabi kata adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Yang berebut jawatan tu tak sadar tak nak mati tu. Dia bukan kira muda tu. Betul tak? Tuan-tuan ni kira okey ni. Duduk dalam masjid mana tak berebut jawatan menteri. Okey tu. Kan? Ni pelang raya tak lama lagi ni. Aku rasa nama aku naik ni. Tak payah. Nama naik turun pilihan tak lah kan. Yang penting nama kita naik datang masjid malam ni. Itu dia. Nampak tak? Sebab kita nak jaga penyakit wahan ni, cinta dunia dan takut mati ni yang paling risau ni. Yang jadi bergaduh, kita boleh tengok sendiri semua. Ni bukan zaman baca surat khabar. Ni zaman surat khabar ni, surat khabar ni, paper ni. Surat khabar. Kan? Harakah pun online ni sekarang. Mana ada baca dalam ni? Semua macam ni lah. Serap dia baca. Semua surat khabar dia baca. Sup baca. Sekarang maklumat ujung jari. Apa yang boleh suruh? Perangai berabot tu satu dunia tahu. Bukan satu. Tuan-tuan, saya ceramah kat Melbourne. Main Melbourne tau. Kau ingat aku datang Kuala Terengganu je ke? Sampai Melbourne ceramah tu. Masa sebelum PKP lah. Saya ceramah kat Melbourne. Yang menganjurkan ceramah saya tu adalah orang Islam Singaporean. Kebanyakan orang Singapura lah. Dia anjurkan ceramah. Tapi yang datang tu ramai. Orang Terengganu, Kelantan, ramai. Yang kerja kat sana. Ramai. Orang Malaysia ramai kat sana, kat Melbourne. Tapi paling ramai di Sydney lah. Sampai ada perkampungan Malaysia dekat sana. Tapi kebanyakannya kerja biasa lah. Petik buah, apa semua. Saya pun kena bongkar beg semua. Saya datang semua. Maknanya muka saya ni muka-muka penceramah. Memang muka budak petik buah lah muka saya ni. Bila saya sampai, tahu tak soalan yang orang Singapura ni tanya saya apa? Warga Singapura ni tanya saya apa? Dia tanya, Ustaz,
Parlimen Malaysia tu memang hari-hari macam tu ke? Ilaha illallah. Parlimen Malaysia tu memang macam tu hari-hari. Tu ni bilahi ni kan saya kat bawah lah. Macam mana nak jawab tuan? Saya cakap lah kalau ada 2-3 ekor yang tu ada memang jadi macam tu. Saya kata tu. Kalau dia orang tak ada okey. Tu tuan fikirlah siapa yang 2-3 ekor tu kan. Apa salah kau dipilih oleh masyarakat? Kau dah masuk dalam parlimen. Cakaplah elok-elok, berbincang tak boleh ke? Orang semua perhati. Nak buat live tapi lah menjoget. Menjoget. Tu yang cakap kan. Taklah. Tu yang saya tak nak jadi menteri tu. Tu yang salah tu. Tak adalah gurau tuan-tuan. Dan maknanya jangan kita sampai tak payah. Jangan minta-minta jadi pemimpin. Tapi kalau dah pilih, kena ambil tu sebagai amanah. Kalau semua fikir amanah, okey. Ni fikir nak kaya, fikir nak glamour, fikir nak dreba, nak ada orang buka pintu. Tuan-tuan cuba tengok. Beza penceramah dengan menteri. Cuba tengok apa dia. Menteri ada kat depan tu, parking menteri. Mana ada? Parking penceramah ada. Tuan-tuan tengok, setiap masjid ada parking penceramah tuan. Lepas tu bila datang, penceramah kadang dapat cakap sebelum menteri cakap. Okeylah. Nampak tak? Tak payah tuan, tak payah kerja. Bukan saya tu suruh tuan-tuan apa jadi penceramah ke apa tak. Maksudnya tak payah nak kerja-kerja tuan. Tu kadang tu jadi rapuh iman tadi, runtuh perpaduan. Langsung tak fikir ni, orang Islam ni dah jadi apa dah hari tu. Cuba cakap. Sama kau orang kalau bukan tu sebab selalu saya sebut tuan-tuan fikirlah apa saya cakap ni. Dengar baik-baik apa saya sebut ni, tuan-tuan faham dengan betul-betul, hadam dengan betul-betul. Kalau orang Islam tak boleh jaga Islam dengan baik, tuan-tuan jangan harap orang bukan Islam akan jaga Islam lagi baik pada orang Islam jaga. Betul ke tidak? Tak payahlah. Ni ada orang cakap tu, dia jaga lagi elok pada kita orang Islam jaga. Umat berani dia cakap macam tu. Tuan-tuan. Orang tu kena mengucap pelik tu. Biar dia macam gili sim tuan-tuan, gila babi lah, tak faham. Masa dia bercakap tu dia tak sadar tuan-tuan. Dia orang bukan Islam, dia akan jaga orang bukan Islam. Tapi kita Islam ni jaga Islam lagi baik, betul kan? Jadi dia tak ada pilihan lain. Tuan-tuan tengok apa jadi. Tuan-tuan fikirlah sendiri, kan? Surau jadi apa? Masjid jadi apa? Berapa banyak masjid terbengkalai? Berapa banyak? Tuan-tuan fikirlah sendiri. Kan? Ini bukan cerita politik, tak kata cerita dari segi kesatuan ummah kita. Jaga orang Islam baik-baik. Jaga perpaduan baik-baik, jangan gaduh-gaduh. Bila kita tak jaga perpaduan, tak jaga hubungan satu dengan lain, maka pertaruhannya adalah iman kita. Tanya balik. Kat mana kedudukan iman kita, tahap kita? Kita boleh mengaku kita ni orang Islam, mengaku kita ni beriman. Tapi kalau kita tak jaga hubungan sesama Islam, lupalah. Man. Orang dulu-dulu sanggup berhabis, bergolok, bergadai sebab nak baik. Tautkan hubungan satu rahim. Kenuri kenara macam mana? Tapi hari ni pula Allahu Akbar, disebabkan oleh tu penyakit wahan tadi. Biar dia lantak lah, maruah agama ke lantak lah, yang penting dapat jawatan. Buat apa? Tuan-tuan, ada yang cakap kan, ada yang cakap ni dari segi apa, alah tak ada apa dah, okey je. Ni semua ni pilihan raya ni, nantilah dulu setengah sesak napih tuan-tuan. Hari tu 60, masih ingat tak masa 60 kes, semua dah buntang, dah 70 kes hari ni. Masa tu dekat jalan kereta pun tak ada, tak banyak kereta lah. Hari ni 3,000 lebih relax, kereta banyak tuan-tuan. Kan? Terbalik tu sebab kita kena ambil tindakan tu, jaga baik-baik. Tu saya risau tadi tu, orang dulu semua nak ulun. Salam lah Ustaz, salam lah. Kan saya pun susah hati saya. Kan? Sedangkan tiba-tiba ada kluster debat. Ya, amin. Bukan minta tuan-tuan, minta jauhkan. Tak apalah buat masa ni kita sabar dulu kan. InsyaAllah doakanlah. Mudah-mudahan dengan tindakan PKP, tak kisahlah PKPB ke kan. PKPB kita kontrol lah, jaga. Kat tempat makan tu ikutlah petak tu. Kan? Kan? Pakai pelitup muka. Sekarang dia bukan pakai pelitup muka lah. Saya pergi di satu hotel kat Kedah tu pakai helmet lah. Pakai helmet, ada cermin depan full face. Nampak macam tu. Contoh mak ini betul-betul ni. Pergi dekat ASB tu kan, saya bagi cek dividen kan, dia pakai cermin je lah. Dia dah lah pakai helmet tu, dia pakai cermin. Pak belagak. Malam tu samput, tak boleh bangun bini. Langsung besok tu, tak bangun-bangun mati.
hilang langsung makan kat warung. Kan? Kedua, harta, duit, semua kekayaan, rumah, semua sementara. Bukan boleh buat mati. Kan? Di sementara. Apatah lagi jawatan sampai masa ganti orang lain. Kita ingat masa kecil berapa kali tukar keman runtuh perpaduan. Tapi kalau kita percaya pada Allah, percaya pada Rasul, apa juga buat ingat kerana Allah, insya-Allah selamat negara kita tuan-tuan. Selamat negara kita. Selamatlah keluarga kita semua. Jangan ajar anak kita, jangan ajar. Kau nak kaya, kau belajar rajin-rajin. Tengok tu. Daripada kecil dah ajar anaknya tu. Cakap dia, belajar rajin-rajin, mudah-mudahan berjaya di dunia akhirat. Macam tu cakap dengan anak. Kan? Kau nak jadi apa? Bodoh tengun. Kalau tak nak cakap dengan lapik, ya Allah, kalau ikut hati aku ni memang tak kuat, ya Allah, jadi janganlah, ya Allah, jauhkan aku pada ujian macam tu. Macam tu lah. Kan? Abang macam mana pun sayanglah isteri abang satu-satunya. No worry. Mak cakap kan. Besok tu bersusun bekas kekasih hati dia dekat bus stop tu. Habis. Settle. Tu cakap tu. Jangan